Sambungan bicara kita pada pagi ini di muka surat yang kedua dan seterusnya masih dalam tajuk yang pertama lagi, itu hakikat kematian. Dari kitab Al-Imam Al-Qurtubi terjemahan ini, kita masih bercakap tentang bagaimana kita akan menemui, menghadapi satu fasa penting dalam hidup kita, bagaimana disebutkan di awal tadi pun, iaitulah kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa. Dan lihat diri masing-masing. Apakah persiapan dilakukannya untuk menghadap Allah keesokan hari, dan bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui di atas apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul Azim. Al-Hasyr ayat 18. Berbagai dihormati keseluruhan dan seluruh tangkuasa pengurusan program Kuliah Duha Masjid Al-Falah, dan yang dikasihi, yang dihormati seluruh kehadiran para jamaah duha, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat di pagi yang penuh keberkatan, di pagi yang penuh ketenangan dan kerahmatan ini. Alhamdulillah. Sama-samalah kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat pertemuan di awal pagi ini, yang pastinya pertemuan yang penuh dengan 1001 nikmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang bersama dengan kita adalah keampunan Allah bagi orang yang hadir ke majlis ilmu, dan pahala yang tidak ada tepinya bagi mereka yang berada di majlis yang seumpama ini. Dan jalan kita ke syurga Allah perluaskan saat kita berada di majlis ilmu yang seumpama ini. Pastinya di sana 1001 nikmat yang besar yang kita tak nampak, tapi Allah akan perlihatkan nanti di hari akhirat. Di saat kita semua dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunjukkan semua amal-amal kebaikan kita. Tak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun amal tu amal yang paling kecil kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat amal salah sekecil mana sekalipun akan diperlihatkan kepadanya. Akan diperlihatkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Maka ini menunjuk kepada kita besarnya kelebihan pahala dan ilmu amal salah ini. Dia menjadi asbab yang besar untuk kita beroleh keselamatan, kejayaan dan kemenangan di alam mahsyar sana nanti insya-Allah. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi pernah mengatakan bahawa la tata'akhir, janganlah engkau melengah-lengahkan dan melewat-lewatkan dalam membina hubungan kamu dengan Tuhan kamu. Kan siapa yang melengahkan hubungan dengan Tuhan, Allah akan melewatkan kebaikan di padang mahsyar nanti. Ini pesanan Imam Nawawi rahmatullah. Janganlah kamu melengah-lengahkan hubungan dengan Tuhan kamu, kerana kalau kamu melengahkan hubungannya, Allah akan melewatkan kamu kebaikan di padang mahsyar nanti. Ini satu pesanan yang begitu bandari, ringkas dan padat daripada Imam Nawawi untuk mengajar kita supaya dalam soal peluang-peluang yang kita ada dalam soal cari ilmu, belajar ilmu, hadir ke program ilmu, jangan kita tangguh-tangguhkan. La tata'akhir. Kerana bila kita melengah-lengahkan apa yang kita patut capai, kita dapat sekarang, kita tak tahu apa keadaan kita besok, lusa, tulat. Kesempatan masa dekat tidak ada, kita tak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dalam surah Luqman, Allah sebut di penghujung surah tersebut,
wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tak ada siapa yang tahu apa keadaan dia besok. Ma tadri wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ini Allah punya peringatan kepada kita. Tak ada siapa yang tahu apa dia punya keadaan besok. Sehat, tak sehat, masih hidup, meninggal, dalam keadaan sehat ataupun uzur, kita tak tahu apa keadaan kita besok. Jadi kalaulah di saat Allah berikan rezeki, masa dan waktu untuk kita belajar, hadir, tapi kita tak menggunakannya, kita melengah-lengahkannya, benarlah kata Imam Nawawi tadi, Allah akan melengahkan urusan kamu di padang mahsyar nanti sana. Ini satu perkara yang penting. Dalam hubungan kita dengan ilmu khasnya ataupun amal soleh ini, dalam dari mukmin tak boleh ambil sikap menangguh-nangguh. Tak boleh ambil sikap untuk menangguh-nangguh. Tak apalah, tidak hari ini, besok, tak besok lusa, nanti-nantilah nak buat amal ke beribadat. No. Kalau Allah tidak pernah menangguhkan kematian kita, la yastaqdimuna wa la yastakhirun, tak akan melewatkan saat, tidak awalkan saat kematian, maka fahamlah kita, demikianlah. Kalau kita masih ada upaya rezeki kesihatan, gunakanlah. Ada upaya rezeki masa, gunakanlah. Untuk tujuan-tujuan baik, ilmu dan seumpama. Kenapa? Allah pun tidak pernah menangguh kematian hambanya. Saat sakit ke, demam ke, senang, susah ke, seorang ke, ramai-ramai, Allah tak ditangguhkan. Sehingga Allah boleh ambil nyawa kita bila-bila masa. Seorang pun kita mati, beramai pun kita mati. Sebuah keluarga, sampai 6 orang boleh meninggal beberapa hari yang lepas. Daripada ayah, mak dengan anak sekali. Bayangkanlah, bila Allah tentukan masanya, itu hak dia lah. Allah maghfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'af. Moga-moga Allah ampuni mereka sekeluarga yang telah pergi. Moga Allah rahmati mereka di alam sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diampunkan dosa, kesalahan dan sebagainya. Tapi itu hakikat sebuah kehidupan beragama. Kalau Allah tidak pernah menangguhkan kematian kita dan seumpamanya, apakah cerdik kita menangguhkan urusan ilmu amal kita? Seolah-olah bahasa saya, kita lebih cerdik pada Tuhan lah. Sebab esok aku nak belajar lah, besok aku nak start cari ilmu, nak buat amal ibadat, nanti-nantilah. Bukan hari ini, tunggulah. Seolah-olah kita lebih cerdik pada Allah, lebih tahu. Sedangkan hakikat kita dengan Allah ini, bila-bila masa sahaja. Allah boleh uji kita, tak mati pun sakit, kehilangan masa, tenaga dan seumpamanya. Maka saya fikir ini di antara peringatan baik, dan itulah kata Imam Nawawi tadi, jangan lengahkan hubungan kamu dengan Tuhan kamu. Jangan lengahkan. Nanti Allah akan melengahkan urusan kamu dengan dia di alam sana nanti. Mudah-mudahan apa yang saya mukadimahkan pada pagi ini adalah kebaikannya untuk tujuan tazkirkan diri sendiri khasnya, bukan orang lain pun. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita insya-Allah kekuatan demi kekuatan, keinsafan demi keinsafan dalam kita melaksanakan tuntutan agama, iman dan amal kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sambungan bicara kita pada pagi ini di muka surat yang kedua dan seterusnya, masih dalam tajuk yang pertama lagi, itu hakikat kematian. Dari kitab Al-Imam Al-Qurtubi, terjemahan ini, kita masih bercakap tentang bagaimana kita akan menemui, menghadapi satu fasa penting dalam hidup kita, bagaimana disebutkan di awal tadi pun, iaitulah kematian. Ia satu kemestian dan kepastian. Kematian, kepastian dan kemestian. Sambungan bicara kita pada pagi ini, muka 2 dan 3, diceritakan bahawa ada seorang Arab Badawi yang mengelilingi untanya yang telah mati,
Dan dia memuji-muji unta tersebut sambil berfikir apa yang berlaku pada untanya itu. Dia kemudian berkata, "Mengapa kamu tidak bangun? Padahal anggota tubuh masih baik dan sempurna. Apa yang berlaku padamu? Siapakah menahan gerakanmu? Siapakah yang akan membangkitkanmu?" Akhirnya orang Arab Badui itu meninggalkan untanya yang telah mati. Dia heran memikirkan keadaan unta tersebut. Ini ceritalah. Gambar cerita bukan isu unta tu sangat. Cerita unta-unta lah. Badawi ini, dia ada seekor unta yang begitu cantik, sempurna fizikal, sehat pun. Tiba-tiba tak bergerak dah. Tak bersuara, tak bangkit, tak bangun, tak melihat. Kejang kaku. Maka dia kata apa kepada unta? Kenapa ni? Tak bangun, tak bergerak, apa cerita ni? Yalah, kita jaga faham juga kadang-kadang dalam cerita ni ada kadang-kadang sumber-sumber humor tu. Mungkin Badawi ni orang kampung sangat. Dia tak faham tentang soal kematian. Tapi nak cerita dalam cerita ni lah, bagaimana yang hidup akan mati. Unta yang bergerak, yang hebat, yang begitu segar bugar akan tumbang dan mati. Dan bila mati tak bergerak apalah. Demikian cerita ini sebenarnya ada serampang dua mata. Bukan isu unta sangat, tapi nak cerita kematian itu akan menamatkan segala-galanya. Mata yang celik, kitalah contohnya. Yang nampak segala-galanya. Nampak hijau, biru, merah, putih, tengok atas bawah, nampak kenal orang. Masa sampai mata ni terpejam selama-lam. Tidak akan dibuka lagi. Tak nampak apa dah. Demikianlah anggota badan yang lain, telinga, mulut, nyawa. Bila Allah ambil, segala akan tamat. Dan bila tamat, itulah kematian. Jadi cerita ini tuan-tuan lebih kepada ingatkan kita. Kehidupan akan sampai ketikanya dijenguk oleh kematian. Al-hayatu tabi'uha al-mautu. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah. Al-hayatu tabi'uha al-mautu. Hidup ini diiring oleh kematian. Pasangan hidup, kematian. Al-hayatu tabi'uha al-mautu. Hidup ini akan diiring oleh kematian. Jadi seolah pasangan hidup, kematian. Jadi cerita ini menggambarkan bagaimana bila sampai masa tamat riwayatnya. Yang kedua, daripada cerita ini menunjukkan apa yang berlaku pada si Badui tadi. Bila unta dia dah mati, tak bergerak, ditinggalkanlah. Dia tinggalkan. Ada maksud di sebalik cerita ini. Dah mati, ditinggalkanlah. Dah tak bergerak, tak bangkit, tak bangun, walaupun unta tu nampak segar, ditinggalkan. Itulah sebuah kehidupan kepada kita. Siapapun kita, tuan-tuan, puan-puan, bila kita dah mati, harga kita dah tak ada dah. Dari sudut fizikal kita, tak ada harga dah. Kepada diri kita satu hal, pada orang lain pun. Samalah seekor unta tadi, segar, bugar, boleh buat kerja macam tiba, tak bergerak. Tak bangkit dah. Tuannya tinggal sajalah. Tinggal sepada mati. Demikianlah kehidupan kita sebenarnya. Sekalipun tuan-tuan dan saya, macam mana sihat badan, fizikal mantap, kental contohnya, tangan bergerak, kaki melangkah, mulut bercakap, suara ada, satu hari, bila sampai kematian, apa harga kita pada masa itu? Saya sebagai contoh, saya buat contoh saya lah. Saya hidup, alhamdulillah hidup. Anak saya pun dekati saya, rapati saya. Pagi tadi pun makan bersama sekejap tadi. Sebelum yang lucu nak pergi melancong ke Langkawi dengan kawan-kawan, sempat bersalam-salaman, memesan. Anak bongsu nak berjalan. Ya. Apalah kita bagi dia nak pergi Langkawi kawan-kawan. Kejap lagi, flight pukul 3. Sempat bersalam-salaman. Perlu bagi peringatan, jaga diri, jangan pergi tempat-tempat tak patut. Saya pun didoakan jalan baik. Seronok dengan keluarga. Tapi si saya, dah sampai saya Allah ambil nyawa, badan tak bergerak,
kaki tak melangkah, mulut tak bersuara, mata tak melihat, apa harga saya pada masa itu? Anak nak simpan saya lagi. Anak nak simpan saya. Ini bapa. Ini bapa saya. Ini bapa kami. Semenjak kami kecil, bapa pelihara beri makan sampai sekarang. Nilai saya tuan-tuan, bila dia mati, anak-anak berpakat buat apa? Bila nak mandi jenazah bapa. Bila nak kafan jenazah bapa. Bila nak solat jenazah bapa ini. Dalam 3-4 jam, jenazah bapa ini mula dikafankan, dihantar ke liang lahat. Tak ada seorang anak akan kata, seperlima anak saya, Abang Long ke, Kak Lang ke, Kak Long ke, kita jagalah. Dia dah kecil selama ni pun itu ke bapa. Jagalah, walaupun dah mati ni bapa kita. Tak. Anak-anak mula akan berkata, bila kita nak tanam jenazah bapa ni, bila sampai masa, batang tu tak ada harga lagi dah. Soal tak ada harga dah. Tak ada apa dah. Tak bersuara, tak bercakap. Maka anak-anak berpakat dengan orang-orang keluarga, kita akan selesai urusan jenazah baba. Kalau meninggal pukul 8, pukul 1 kita solat ramai-ramai di masjid ke umpama hantar ke liang lahat. Maka tuan-tuan nampak tak cerita saya ni? Nilai, harga kita bila mati ni tak ada apa dah. Yang mungkin pada masa itu ingat lagi. Tapi kalau ditakdir Allah Azza wa Jalla satu ketika, kita mula dilupakan. Anak-anak pun dah setahun, 2 tahun, tak teringat pun kita. Walizubillah lah. Dah berbelas tahun. Tak pernah ingatkan kita. Tak apa dah kita. Jadi inilah bayangan daripada cerita Badui ini. Sekalipun itulah unta yang cukup memberinya makna dalam hidupnya, bila dah mati, dia pun tinggalkan. Sebab tak ada harga dah. Sebab itulah kena ingat, saya nak ingatkan diri saya sebab ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullah. Ini menarik. Apa kata sebab dia kata, sekalipun kematian kita hadapi, sehingga jasad kita dah tak ada nilai bagi orang ramai, sebab orang mati tak apa dah, tanam sajalah. Tetapi kata Imam Nawawi, kata Imam Hasan Basri, jangan kita lupai. Sebenarnya, selepas kematian itu lebih berharga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud kata Hasan Basri? Seorang yang mati dalam keadaan beriman, berilmu, ada iman cukup, amat berharga si Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah nilai kita lepas kita mati. Allah nilai tuan-tuan bukan ketika hidup. Nilai kita ni kata Imam Sabri, selepas kita mati bermakna apa? Kalau kita mati dengan iman lah, dengan ilmu, amal cukup, dengan amal yang cukup, amal ilmu cukup di dada, kita mahal tuan-tuan. Kenapa mahal? Sebab yang menanti kita adalah syurga. Kita mati, yang menanti bukanlah keluarga anak-anak. Syurga menanti. Untuk menyambut kita nanti di padang mahsyar, inilah tempat kamu. Tibtum fadkhuluha khalid, masuklah dan kekal di dalam selama-lamanya. Kata Hasan Basri, dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, harga orang mati itu mahal. Sebab dia mati dengan ilmu. Dia mati dengan amal soleh. Dia mati dengan pahala yang banyak. Dia mati dalam beriman. Mahal. Saya sebut ini sebab ini pandangan daripada Hasan Basri menarik. Dia kata kompas kita kena betul. Kalau kita ini dinilai dengan semata-mata warna dunia, harga kita mahal, hebat, kerana kita fizikal mantap, sado, cantik, menawan. Kalaulah dunia, kalaulah dikira kita kerana itu kita hebat, maka orang-orang yang tak ada upaya yang cukup, wajah tak cantik, fizikal tak lengkap, habis harga mereka di padang mahsyar. Tak ada harga lah sebab mereka tak cantik, muka tak, orang kata tak rupawan contohnya. Tapi Islam tak begitu. Islam pandang penghujungnya kehidupan bila kamu mati, beriman ke tidak. Sekalipun kamu dulu OKU, minta maaf.
mata tak ada lengkap, tangan tak ada sebelah, kaki tak ada sebelah, dua tak ada contohnya. Tangan tak ada, tapi kerana dia mati dalam beriman, dia berharga tak? Berharga insyaAllah. Mungkin dari pandangan zahir manusia, orang macam ni tak ada apa, orang pandang lekeh. Takkan tangan tak ada, kaki tak ada, susah hidup. Tapi dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, bila orang tu mati dalam berilmu, mahal. Sekarang dia itu OKU masa hidup. Tengok tuan-tuan, ini beraja agama. Jadi kata Hasan Basri, sewajarnya lah kita sentiasa melihat harga kematian kita, dialah satu harga yang mahal. Mahal macam mana? Kematian dengan ilmu, iman dan amal. Baik. Ini antara apa yang berlaku kepada Badui tadi, maka dia tinggalkan. Itulah ibaratnya. Sebenarnya cerita ini bukanlah soal cerita sangat, tapi di sebalik itu ada maksud yang tersirat di sebalik apa yang dua perkara tadilah. Baik. Ada pula penyair membacakan syair. Kerana melihat seorang perwira gagah mati di hadapannya. Okey. Saya nak baca. Syair ini ada dalam buku asal bahasa Arab dan saya cuba dapatkan asal sebab nas kita bahasa Melayu. Terjemah tapi ada asal Arabnya. Saya akan baca. Ada pula penyair yang membacakan syair kerana melihat seorang perwira gagah mati di hadapannya. Dia hebat, dia gagah, dia dikenali dengan kehebatan tapi akhirnya mati. Apa kata penyair? Dengar dia kata apa? Ja'atuhu min qibalil manun isyaratun fahawa sari'an lil yadaini walil fami. Tanda kematian sudah menjemputnya. Terwujud dia dengan dia tangan terbentang dan mulut ternganga. Warama bimuhkami zir'ihi wa birumahi wamtadda mulqakal fatiqil a'azam. Terbujur dia dengan baju besi, senjata yang masih terbang erat. Dia nak sebut macam mana penyair ini, dia bersastra sikit. Hebat orangnya, gagah orangnya, panglima orangnya, pejuang besar orangnya, pemimpin tentera dengan kekuatan senjata di tangan. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Terbujur. Terbujur mana apa? Mati. Mungkin terbunuh, dibunuh. Tengah-tengah dia hebat-hebat itu, dia mungkin terbunuh juga, dibunuh oleh musuhnya. Secara logik akalnya, dah hebat, tak matilah. Senjata tangan, baju besi pula dia pakai, gagah dalam perjuangan. Tapi kata penyair, ini syair, bukan hadis ni. Yang jual hadis mana ustaz? Tak ada, ini syair. Ya, terjemahnya ada, nas Arab ada, terbaca bahasa Arab. Ni ada saya bahasa Arab ni, saya bacalah. Terjemah depan tuan-tuan. Jadi penyanyi pun dia nak luahkan hak kematian macam mana. Segagah mana pun kamu pejuang, dengan tangan senjata di tangan, dengan baju besi, tak apa ini, terbujur dengan tangan terbentang, dalam keadaan mulut ternganga, dalam keadaan baju besi yang dipakai tercabut, senjata masih tangan tapi telah meninggal dunia. Apa kata dia lagi? Wamtabda mulqa kal fatiqil azam. Terwujud dia bagi seorang yang besar. Maksudnya terwujud kaku dalam keadaan tak boleh apa dah. Dulu masa dia hebat, senjata diangkat, dia berperang dengan gagah berani. Tiba-tiba sekarang terbujur kaku sebagai jenazah dan mayat. Luahan ini sebenarnya nak cerita kepada kita apa? Segagah mana pun kita, sehebat mana pun kita, semulia mana pun kita, sekaya mana pun kita, dan sebesar mana pun kemuliaan kita, kematian tak pernah kenal semua itu. Ini falsafah penting. Betullah kita kena faham hakikat sebuah kehidupan beragama. Kalau ada orang yang rasa dia mulia, dia hebat, gah perkasa dalam soal kekuatan ke harta benda, ingat, penghujung kamu adalah kematian. Kematian merenggut segala-galanya.
Tengah mulia macam mana kematian datang, habis. Tengah kaya macam mana kematian datang, habis. Merenggutkan segala-galanya. Ini peringatan daripada penyair ini. Dia beri falsafah, beri peringatan seorang pejuang yang hebat itu. Satulah Nabi SAW. Ada satu ketika dalam fakta sirah dan sejarah baginda, sirah lah, bukan sejarah, sirah baginda SAW, Nabi diberitakan kematian pak saudaranya dalam satu peperangan. Minta maaf, sepupunya satu peperangan. Nabi diberitakan kematian sepupu dalam satu peperangan. Siapa ingat sepupu Nabi yang mati dalam medan perang? Ya, Ja'far bin Abi Talib. Terima kasih. Kalau Hamzah pak saudara, Ja'far abang kepada Ali bin Abi Talib. Mati dalam perang apa? Mu'tah di Jordan. Siapa yang pergi Jordan dapat tahulah lokasi peperangan itu di Mu'tah. Lokasi perangan dan kubur Ja'far, Amr bin Rawahah dan seorang lagi siapa? Zaid bin Harithah. Ini semua tahulah kan ni. Tak ceramah. Itulah sebahagian daripada ilmu kita belajar. Bagus. Ingat. Ya. 3 panglima perang. Perang Mu'tah. Mengirimkan ke medan perang 3 panglima. Bayangkan. Bermula dengan Zaid meninggal. Syahid. Disambut oleh Ja'far bin Abi Talib. Kemudian disambung oleh Abdullah bin Rawahah. 3 panglima semua meninggal. Dan paling teruk jenazah itu Ja'far lah. Dipotong habis tangan kiri kanannya. Kemudian tentera dipimpin siapa? Mereka berpakat memilih Khalid Al-Walid, pemimpin yang keempat. Dan balik ke Madinah, tak dikatakan kalah, tak dikatakan menang akhirnya. Dan Khalid cerdik. Dia tahu dalam situasi tentera Islam dah mula rasa penat letih, 3 panglima mati. Ialah secara moralnya, tentera tu rasa susah hati jugalah. 3 panglima ni meninggal, syahid. Tentera rasa semacam down lah juga. Khalid bijak. Dia terus kejap, dia ajak, jom kita keluar daripada perang, kita balik. Itu bukan kalah. Allah berkata, kalah dalam menang. Menang dalam kalah. Tak kalah total, tak menang total. Khalid cinta Khalid. Ja'far bin Talib radhiyallahu anhu. Riwayat sebut ini. Saya baca dah lama daripada satu bacaan kitab sejarah, sirah sekali. Dan Nabi dengar khabar sepupunya Ja'far meninggal syahid dalam medan perang dan diberitakan dipotong tangan kanan kiri oleh musuh. Dah mati, dipotong pula. Tuan-tuan bayangkanlah. Kita boleh nak bayangkan kejahatan musuh bila sampai betapa tu dia melampau. Akhirnya, satu wording disebut dalam hadis, dalam kata Rasulullah, hal kematian. Pertama, Nabi duka cita. Duka cita bukan setakat kerana Ja'far meninggal syahid, tapi kerana panglima sebelum pun meninggal. Zaid bin Harithah. Apalagi Zaid pada masa itu dianggap sebagai orang pendekat Nabi, dianggap oleh orang ramai sebagai anak Nabi. Anak angkat Nabi lah. Semua kenal. Lalu Nabi sebut kepada sahabat-sahabat di Madinah. Nabi tak begini. Tapi, ya wahyu sampai. Nabi SAW, Ja'far telah wafat syahid di medan perang. Lalu kata Nabi, dan riwayat ini dibaca dalam kitab sejarah peperangan Al-Qital dalam Islam. Sepatah Nabi kata, ini sebuah kematian. Kata Nabi SAW pada sahabat ramai di Madinah, sesungguhnya kekuatan, kehebatan, keagungan manusia itu Allah yang punya. Allah yang punya kehebatan, kekuatan, keagungan manusia. Allah punya. Nabi nak kait dengan siapa? Hebat Ja'far. Panglima hebat, tuan-tuan. Panglima mana tak hebat? Medan perang pula tu. Tetapi semua keagungan, semua kekuatan, kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala.
takkan ada kekal selama-lamanya, melainkan sampai masa kembali pada Allah. Nabi menangis, sedih. Tapi Nabi bersabar bila Nabi ingat seperti Nabi bersabar. Rupa-rupanya Nabi sebut kepada kita bahawa segala kemuliaan, kekuatan, keagungan itu milik Allah. Dan bila sampai, akan kembali manusia kepada Allah. Nabi sedih. Nabi hibur di atas kematian sepupunya, tapi Nabi kekal dalam kekuatan sebab Nabi tahu. Bismillah Allah Azza wa Jalla. Saya mencerita sebab nak kait dengan cerita daripada syair ini. Pengarang pun kata seorang panglima yang besar tumbang, dibunuh terbunuh. Jadi kalau kita boleh ambil cerita sebab beratan, apa maknanya? Maknanya kita ni macam mana pun keadaan, kalau kita mulia sangat di kalangan manusia mulia, orang agung-agungkan kita, muliakan kita, nama di kita dijulang, diangkat, penghujung apa? Kematian menanti. Kita hebat, kaya raya dan kita megah kekayaan kita, kemewahan dan keagungan kita kerana harta kita banyak. Akhirnya kematian datang jenguk. Yang lebih kita rasa lagi apa dia? Kekayaan yang kita miliki macam mana banyak sekalipun, bila mati dah jadi hak orang lain. Itu pasti. Menjadi benda yang faraid pada orang dah. Yang tinggal kepada si mati, amal si mati. Kekayaan, kemegahannya jadi hak orang dah. Ini peringatan yang benar-benar sebenarnya lebih kepada soal nak ingatkan kita sebenarnya. Kita kena jiwai. Itulah hal kematian kita kena kaitkan dengan apa kita miliki. Sebab manusia kadang-kadang minta maaf sebut gagal untuk ingatkan mati sebab apa? Leka dengan kemuliaannya, kehebatan, dia gagal untuk ingatkan mati. Ini yang tak betul dalam hidup kita. Baik. Apa dia kata lagi? La yastajibu li sarikhin an in yad'u abadan wa la yurja li khadbi mu'azzam. Tidak mau lagi dia mendengar semboyan panggilan perang. Tak ada apa dah. Dulu dia yang mengajak orang berperang. Mari kita perang lawan musuh. Aku panglima. Sekarang ini, tak ada kata-kata tu. Dah terhenti dah semboyan perang dia. Kata, ini sajak tuan-tuan ni. Sajak dia bahasa sajak macam tu lah. Ya. Saya pun cuba nak faham dah ni. Ya. Saya cuba sebab nas Arab ada, Melayu ada, cuba nak faham. Kata dia lagi. ذهبت بسالته ومر غرامه لما رأى جبل المنية بمرتمي يرتمي. Bahkan tidak perlu lagi panggilan dia agung para raja. Bahkan pun tidak perlu lagi dia dengan agung raja. Maknanya orang puji dia macam-macam selama ni. Tak ada apa dah. Orang sebut kehebatan dia. Raja-raja sebut, oh panglima aku ni hebat contohnya. Tak ada apa dah. Betul tak betul? Tuan-tuan, saya sebutkan tadilah. Kita dimuliakan masa kita hidup. Bila kita dah tak ada siapa yang memuliakan kita lagi sebenarnya. Bila orang lupakan kita. Orang dah lupakan kita selama-lamanya. Saya tak nak pergi jauh, kadang-kadang kita dengan keluarga kita juga bukan orang lain. Saya kadang-kadang bila baca cerita-cerita macam ni, dengan syair macam ni, dengan terjemahan bahasa Arab ni, saya termenung. Kita sendiri hari ni, cuba saya nak recall balik ingatan tuan-tuan, puan-puan yang ada pada pagi ni, yang baik ia dalam dewan, yang dengar live. Kita pernah ada seorang bapa yang pernah pelihara kita. Seorang ibu yang pernah didik kita dengan pelbagai cagaan dan seumpamanya. Telah berkhidmat untuk kita begitu sekali. Masa, tenaga, waktu, keletihan, kepadatan. Satu masa dahulu. Kita nak rekod balik, tak mampu. Semuanya terbaik kepada kita sebagai anak. Dah meninggal mereka. Mungkin ada 10 tahun, dah 20 tahun, mungkin 11 tahun. Berapa ramai kalangan tuan-tuan yang hadir? Saya tak ada jawapan. Jawapan hati puan-puan saja. Berapa ramai kalangan puan-puan yang duduk dalam satu masa tertentu, mungkin lepas sembahyang, lepas solat maghrib, isyak ke, lepas sembahyang duha, seperti itu, termenung balik, recall balik. Allah, aku ya Allah, banyak benda-benda yang telah buat waktu aku. Letihnya dia, penatnya dia, aku ingat lagi bagaimana dia sekian-sekian. Contohnya, recall balik, ingat balik,
air mata tumpah mengenang sejarah kehebatan mereka dan kemuliaan mereka. Mungkin ayah kita sama gigih bekerja malam siang, terutama zaman-zaman kepayahan. Anak ramai, harta tak banyak, makan bersuap pun kadang-kadang satu pinggan 7 orang makan. Suap seorang-seorang 10 kadang-kadang tak cukup makan pun. Tak bernasib lauk pun lauk tak seberapa. Saya sebut ini bukan apa. Kita recall kalau tidak kadang-kadang. Saya tak ada jawapan. Saya pun ada ayah yang telah pergi, ibu telah pergi, saya tahu di mana saya. Saya bimbang, saya takut, bahasa saya lah, kita tak pernah fikir macam tu. Tak fikir tuan-tuan. Kita abaikan. Dah mak mati dah 10 tahun, 12 tahun. Dah meninggal puluhan tahun, 20 tahun contohnya. Kita tak terasa tu. Zaman sejarah mereka, kelihatan mereka. Saya bimbang. Saya takut. Tak ada benda dalam kepala kita. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi saya kata tidak ada tadi. Satu peringatan. Betapa itulah sebuah kehidupan. Sampai masa kita lupa. Kita layak, kita dah tak ingat dah. Ini yang dikatakan oleh penyair kita ni. Yang hebat dulu. Yang raja-raja sebut tu apa? Kamu dah lupakan. Minta maaf ya, saya kait dengan Pak Ayah tadi. Sebab saya itu cabaran. Biarlah hari ini, kepada kita yang mak telah tiada, ibu telah tiada, mak ayah telah tiada, sekurang bermula saat kita bercakap ini, kita boleh ingat balik. Ya Allah, banyak kelebihan mak dengan aku pasal aku hidup, masa dia hidup dahulu. Aku pernah sakit, dialah yang berikan khidmat. Aku pernah keadaan susah, dia yang tolong. Sekurang-kurangnya, dengan ingatan itu, adalah kelebihan di sebaliknya. Apa kelebihannya? Kita berdoa kepadanya. Allah maghfir laha, ya Allah ampunkan dosa mak aku yang telah sekurang-kurangnya. Ya, saya bukan nak bawa cerita untuk menangis, tidak. Tapi saya nak angkat cerita supaya kita insaf. Ada ketikanya kelebihan orang yang nama mak kita, kita lupa dan lalai. Ini yang disebutkan oleh penyair kita ni. Lalu ketika itulah raja-raja yang dulu agung kita dah tak kenal kita dah. Ya tuan-tuan, dia memang itulah ujian dalam sebuah kehidupan. Kita boleh mengenang seseorang dengan mudah selama dia depan mata kita. Bila dia tak depan mata kita, bahkan berjarak sudah kita dengan orang berkaitan, kita tak mudah nak kenang. Sekalipun mak adalah kita. Kecuali anak tu anak yang soleh, anak yang beriman, anak yang berilmu insya-Allah. Dia tak akan lalai lupa walaupun sesaat. Lepas mayang asar, maghrib, isya, subuh, duha sekalipun, dia akan nampak wajah-wajah yang pernah hidup dalam kehidupannya dulu, beberapa tahun lepas, ke puluhan tahun lepas, itu ayah mak dia. Dia akan sebut, Allah banyak kelebihan. Aku hidup dalam sebut ini kerana mak aku jaga pelihara. Maka ucapannya apa? Doa dan doa kepada mereka yang telah meninggal. Wallahualam. Baik. Minta maaf ya tuan-tuan ya. Kalau saya bercakap benda-benda yang bersifat menyentuh hati, sebab ini tajuk kita kebetulan macam tu. Sekarang sebutlah, dan saya nak belajar sesuatu. Dan saya dapat merasakan, bila bercakap benda macam ni, pentas ilmu macam ni, dan tajuk macam ni, saya cuba nak menjiwai juga perasaan yang sama. Biar ada kekuatan itu. Kalau mungkin tak tajuk macam ni, saya pun tak rasa. Bila tajuk macam ni, saya pun terasa. Oh, aku ada kelalaian. Aku ada banyak kecuaian. Aku ni lupa macam-macam. Moga-moga Allah berikan kita rezeki yang banyak insya-Allah, kekuatan hati dan jiwa. Kemudian berkata dia, ya wayhahu man farasa ma balahu zahabat murwatu wa lamma yukallimu. Ini bahasa Arab ni kena baca betul-betul ya. Kekuatannya dan keberlaluannya sudah terlalu terkerat, telah berlalu kerana tali maut sudah bertinggi atas kepalanya. Kata penyair kita, hebat macam mana pun kamu dengan keperkasaan kehebatan, tali kematian akan jerut ke leher kamu. Maksudnya tali kematian datang, dia tarik kamu, kamu tumbang. Hebat gagah ni, kematian datang, kamu tumbang.
kamu gagah dengan berkuda perang dengan senjata di tangan. Bila kematian datang, seolah kematian itu jerut kamu, jatuh tersembam kamu. Seolah macam tu. Ini kata-kata bahasa Arab. Saya tengok bahasa Arab ni, lebih kepada bahasa Melayu, tengok bahasa Arab tu. Seolah kematian jerut leher kamu, tersembam. Tengah gagah. Inilah kenyataan kita sebenarnya. Tengah-tengah bercakap, tengah bersantai, tengah-tengah bersuara, tiba-tiba tumbang. Laku kematian menumbangkan kita. Tengah-tengah duk makan, minum sama keluarga, cucu ramai di depan kita, tiba-tiba tersedap sekejap, dalam 2 saat, tumbang, meninggal. Dalam kenderaan kita tengah bersama anak-anak, mungkin tengah bergurau senda. Baru makan di hentian, kemudian naik kenderaan, tengah-tengah seronok santai. Tiba-tiba datang kematian mengejut. Sekaligus semuanya meninggal. Contohnya lah. Itulah hakikatnya. Kematian merenggut manusia bila-bila masa. Tengah-tengah perkasa, kepahlawanan hebat. Tali maut sudah tinggi di atas kepala. Seolahnya tunggu masa untuk jerut leher kamu. Dia guna bahasa tinggi tuan-tuan ni. Zahabat muruwatu wal, maknanya dia guna perkataan tali maut itu akan menjerut. Dia orang sajak ni macam itulah ya. Tinggi bahasanya. Kemudian ya, apa gerangan yang kepada dirimu wahai pahlawan? Keperkasa sudah hilang. Hayhat. Okey. Hai waihakum amrul ilah. Wallahu yaqdi bil qada'i ala muhkami. Keperkasa telah hilang, bahkan kamu tidak dapat bercakap lagi. Berarti bukan berita khabar dapat ini. Maksudnya apa? Bila sampai masa kekuatan hilang, kamu tak bersuara lagi dah. Kamu sebagai panglima, dengan mungkin takbirnya, mungkin dengan ajakan serang, lawan, jangan putus asa, contohnya. Suara yang begitu gagah, perkasa, tiba-tiba suara tu hilang. Tak ada ucapan, tak berkata. Ini bahasa penyair kita. Dia kata apa lagi? Khabarun 'allamana kulluna bimakanih wa ka'annana fi halina lam na'lam. Dia kata apa? Berita ini bukan berita khabar tempat ini, kita masih saya tak peduli asalkan tak tahu. Dia kata apa? Kata penyair, kita ni macam buat tak tahu. Kita rasa gah, rasa hebat, seolah tak mati. Ini renungan daripada penyair ni. Kita ni kata dia macam tak peduli. Kita segah-gahlah kita. Kaya-kayalah kita. Mulia-mulialah. Sebenarnya akan datang titik penghujung, iaitulah kematian. Maka dia sebut dalam bahasa sebagai satu luahan. Khabarun 'allamana kulluna bimakanih wa ka'annana fi halina lam na'lam. Kita seolah tak tahu apa. Kita rasa sebab ialah manusia ni tuan-tuan, ini kita paling takut. Bila kita dah dapat satu benda, kita sonok, kita seolah dah lupa kepada kematian. Apa tak ada, harta makin banyak, pangkat makin tinggi, dunia makin dicapai dengan segala-galanya. Kita mungkin lupa, lalai. Sedangkan kematian datang tiba-tiba saja bila-bila masa. Ini antara syair yang dibawakan dalam buku oleh Imam Al-Qurtubi. Ini sebenarnya catatan daripada Imam Qurtubi tentang syair yang berada pada zamannya lah. Baik. Kemudian, tengok lagi sikit lagi. At-Tirmidzi Al-Hakim Abu Abdullah meriwayatkan dalam Nawadir, dalam kitab Nawadir Al-Usul, ni kitab ni. Imam Tirmidzi ada meriwayatkan daripada dalam kitab ada usul, dikata pun ada satu cerita. Nabi Adam alaihissalatu wassalam beritahu pada Hawa, anaknya telah meninggal dunia. Haddatsana Qutaibah, ada hadisnya disebut, mata ibnu Adam alaihissalam faqal, ya Hawa, qad mata ibnuka. Satu hari kata Nabi Adam kepada Hawa, anaknya telah meninggal. Anak mereka lah. Ini tak sebut nama ya. Nama sebut, tapi salah seorang anak Nabi Adam meninggal.
Dalam keadaan Hawa tak tahu. Hawa tu siapa? Isteri Adam, mak kita lah ni, bonda kita lah ni. Ini kita berada dengan Hawa, bonda dan ayah kita, tok kita ni. Lalu Nabi Adam kata kepada Hawa, dia kata apa? Wahai Hawa, ya Hawa, mata ibnuki. Telah mati anak kamu dan anak akulah. Ketika itu, lalu dia berkata, Hawa bertanya kepada Nabi Adam, wal mal mautu, apa dimaksudkan ke meninggal dunia, mati itu apa benda? Jadi mungkinlah daripada satu fakta kita boleh fahamlah cerita ini dalam keadaan mungkin Hawa radhiyallahu anha tidak berapa stabil mungkin ingatannya, kekuatannya dalam situasi bila terima anak kematian anak tu dia mungkin hilang fokus. Dia tanya Nabi Adam, apa dia yang dikatakan mati itu, wahai Adam? Ini dalam cerita lah ni, puan-puan. Ada nas daripada kitab Nawadir al-Usul. Kitab tu, Nawadir al-Usul tu kitab Arab lah. Ya. Lalu, kata Nabi Adam kepada Hawa, la ya'kulu wa la yashrab. Dijawab dengan mudah. Nabi Adam kata, wahai Hawa, meninggal itu maksudnya tak ada makan, tak boleh minum lagi dah. Tidak minum dan tidak makan. Wala yaqum wala yaq'ud. Dia tak boleh bangkit dan tak boleh duduk. Itulah kematian. Maknanya kematian maksudnya makanan terputus, minuman putus, duduk pun tidak, bangun pun tak boleh dah. Jasad terbujur ke aku sebagai mayat. Nabi Adam, tuan-tuan, dalam cerita ini, yang saya fahamlah, saya cuba nak memahami cerita Nas bahasa Arab asal ni, cuba nak bawa peringatan kepada kita. Hal kematian tadilah. Sebelum mati manusia makan, minum, duduk, bangun, berbicara, berjalan, macam-macam. Tapi kematian akan menutup semua itu. Kematian mengejut dalam maksud datang, kekuatan makan, minum, bangun, bangkit, duduk dah tak ada dah. Seolah-olahnya kematian akan menutup segala nikmat yang kamu ada dalam hidup ini. Kita nak fikir tak boleh, tuan-tuan. Tapi itulah kenyataannya. Macam mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya, dengan keagungannya, dengan kehebatannya, dengan kemuliaannya, padahal manusia keadaan bersuara, bercakap, duduk, bangun, makan, macam-macam, tiba-tiba bila mati, sekaligus tak ada dah. Diambil roh ini sampai tahap satu saat itu semua terhenti. Ini semua kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita payah nak pandang orang lah. Saya bila baca cerita ini daripada Nafs Arab dan tengok terjebak di sini, kita letak kita di tempat kata-kata Nabi Adam ini. Macam mana aku dah satu hari akan datang dalam keadaan aku boleh bercakap, boleh bangun, duduk, boleh makan, minum, boleh pegang jamah, boleh bersuara, boleh melihat. Tiba-tiba aku mati sahaja, semua terhenti secara total. Jam yang sama, mata tak melihat. Jam yang sama, mulut tak bersuara. Jam yang sama, kaki tak melangkah. Jam yang sama, semua selesai. Ini adalah tanda apa, tuan-tuan? Kekuatan, keagungan Allah dan kebesarannya. Jadi kalau kita fikir macam tu, renung macam tu tentang kita kematian, kita nak apa lagi, nak sombong apa dalam hidup ini? Allahu Akbar. Siapa yang ada pengalaman dekat dengan orang meninggal, lebih terasa kalau kita nampak orang meninggal macam mana. Saya ada pengalaman peribadi dengan bonda saya, mak saya. Saya masih ingat sampai hari ini, 2013.
10 tahun lepas. Jam 5.40 pagi lebih kurang, dapat hampir subuh pagi. Di kata hospital Macang, Kelantan. Macang. Saat penghujung, ketika mata masih melihat, walaupun tak bercakap, lanjutan masih ada, tangan masih dapat rasa pegangan, doktor datang sebab dah sampai tahap nazak itu. Datang segera, doktor buat perawatan, segera depan atas katil. Saya berada di tepi katil dalam keadaan pegang jasad ibu saya. Saya nak sebut, nak bayang apa tuan-tuan? Dia doktor usaha 2-3 benda dia buat. Doktor letak tangan di atas kelopak mata. Doktor kata, Ustaz, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kata saya, Ustaz, inna lillahi raji'un. Saya fokus tu. Segala-galanya kita nampak serentak belaka. Denyutan nadi tak ada. Mata tutup. Dan bila sampai tahap tu, saya nak hayati balik cerita ini tuan-tuan. Bila baca cerita macam ni, kita nampak Allah tarik manusia nyawa kekuatan dalam masa yang begitu ringkas sekaligus tanpa ada di sana orang kata apa, mata tutup sekejap, mata tutup mata dulu, kemudian tangan tak ada. Allahu Akbar tuan-tuan. Bila tengok pengalaman itu, saya terasalah seperti saya yang bercakap, minta maaf lah, saya bukan nak cerita sangat, tapi pengalaman itu, tak apa berkongsi ilmu ni, saya terasa ni, sampai hari ni, sampai sekarang ni, sebab kematian depan mata, mak sendiri pula tu. Allahu Akbar. Maha besarnya Allah Azza wa Jalla. Maha agungnya Allah Azza wa Jalla. Maha berkuasa Allah Azza kepada hamba-hambanya. Betul Allah sebut Al-Quranul Karim. Dalam ayat yang kita akan baca nanti insya-Allah dalam makalah akan datang, apa kata Allah Azza wa Jalla? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a sampai akhirnya. Kata Allah, tiap yang bernafas akan mati. Mati itu serentak. Tuan-tuan sekalian, saya pun tidaklah cadang untuk menangis sebenarnya, tapi cerita-cerita macam ni, dia adalah cerita hati, cerita jiwa, cerita hati dan jiwa. Orang yang telah mati, dia mengalami situasi itu. Saat nyawa dicabut, segala Allah ambil, dia merasai, dia mengalami. Cuma dia tak boleh cerita kepada kita masih hidup. Tapi kita pula, bila tengok kematian depan kita, kita rasa. Itulah penghujung sebuah kehidupan. Kalau si mati begitu ceritanya, aku pun samalah keadaan bila sampai masa, itulah situasi. Baik. Masa berbaki sikit lagi. Lalu apa yang berlakunya ialah, Nabi Adam alaihissalam kata kepada awaknya, Hawa, isterinya, mati itu ialah la yashrab wala yakul wala yaqum wala yaq'ud. Mati dengan makna tak ada lagi makan minum, tak dapat berdiri dan tak dapat duduk. Lalu riwayat kata warannat, maksudnya Hawa pun nampak keadaan sedih dan menangis. Dia faham cerita kematian itu bermakna segala-gala terhenti. Yang anak ini dia pernah peluk dengan sayang kasih, dah tak ada dah.
Yang anak ini dia sayang begitu rupa, dah tak ada dah. Yang anak ini dia pernah beri suapan air minum, suapan makanan, dah tak ada dah. Anak ni berlari ke sana sini, dah tak ada. Jadi Hawa tu merasa faranat. Faranat bahasa Arab maksudnya apa? Faranat. Maka dia sedih dan bukan sedih saja, menangis sekali. Ranna ini dengan makna sedih dengan air mata tumpah sekali. Baik. Adam lalu berkata kepada Hawa, alaika ranna wa ala banatika ana wa bani minha bara. Maksudnya, kamu dan anak perempuanmu berhak menangisinya, sedangkan aku adalah tidak perlu menangisinya. Maksudnya Adam kata kepada Hawa, engkau berhak menangis sebab itulah anak yang kamu kandungkan, pelihara, kamu besarkannya. Aku memahami kematian itu akan datang, aku bersabar. Ini nak cerita Nabi Adam, dia rasa dia mesti bersabar. Sebab yang pertama kita kena faham, ini pun cerita yang saya cuba semak dan beberapa tulisan yang lain, kata ulama, peristiwa ini peristiwa yang ada sejarahnya. Nabi Adam, makhluk yang pertama diciptakan. Hawa datang daripada tulang rusuk Nabi Adam, dicipta oleh Adam. Jadi dalam hal kematian, dalam hal macam ni, Hawa tak ada pengalaman menghadapinya. Tapi Nabi Adam, sebagai makhluk pertama, Allah ajar kepada baginda kesabaran, bertahan diri, dan keadaan bersabar, faham? Ini hikmatnya. Maka Nabi Adam, bila dia kata macam ni, kamu berhak untuk menangis. Sebab kamu sebagai ibu, yang pelihara, yang itu macam-macam, tapi aku ni kena bersabar. Maksudnya, aku kena bersabar, lebih dari kamu. Kalau aku ni menangis macam kamu, tak ada beza lah. Jadi ini semua ada fakta sebaliknya, saya tidak nak detailkan, tapi kerana Nabi Adam dan Hawa ini makhluk pertama Allah cipta. Maka sejarah daripada sudut kehidupan mereka berdua, tak panjang mana lagi, kematian itu mungkin mengajar kepada Hawa dengan air mata dan seumpamanya. Tak apalah. Itu cerita yang kita rasa tak perlu kita nak detailkan panjang. Tapi kesimpulan untuk hari ini, tuan-tuan sekalian, sebelum kita buat tajuk yang lain, ialah bahawa secara tuntasnya tajuk kita sebelum ini kematian, kita sebut dengan bahasa ringkasnya, kematian adalah kepastian dan kemestian. Kematian akan menutup segala-galanya dalam hidup ini, kerana kematian milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kekal abadi selama-lamanya. Hebat mana masa sekalipun, bila kematian datang, habislah kehebatan. Hebat harta, hebat dengan pangkat, hebat dengan rezeki, hebat dengan kekuatan, sampai ada kekuatan senjata tadi, panglima perang tadi, pun bila sampai masa matilah dia. Maka marilah sama-sama kita ambil peringatan, mudah-mudahan kita sentiasa ada kekuatan dalam hati untuk hadapi kematian, dengan sebaik-baik hadapi. Caranya, dengan cara apa? Kita terus beriman dan beramal, berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harap satu perkara, kematian kita dalam rahmat redha Allah Subhanahu wa taala, bukan kematian dalam kebencian, dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Itu sekadar pertemuan kita pada kita akan sambung nanti tajuk yang kedua seterusnya dalam kuliah akan datang. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh. Ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu. Allahumma ahina bil iman, hidupkan kami dalam iman. Wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma ghafir lana dhunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami. Wali walidina, dosa ibu ayah kami, kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami daripada kecil hingga dewasanya kami. Allahumma zayyin qulubana bil iman, hiasilah hati-hati kami dengan iman. Allahumma zayyin ma'arifatana bil iman, ya Allah berikan kami kema'rifatan, keilmuan dengan iman.
Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, permudahkan semua urusan-urusan kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu, ya Allah, dunia yang bahagia membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat yang bahagia membahagiakan kami. Wa qina azaban nar. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkan kami dari azab api neraka yang membakar-bakar, menakutkan kami. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.